Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua. Saya Muhammad Fariz Zainuddin, nombor matrik di 1630895, dan kawan saya Muhammad Iqbal Hakimi bin Muhammad Kawi, nombor matrik di 1630885. Kami merupakan pelajar daripada kos Diploma Multimedia dengan Dakwah. Di dalam video ini, kami akan menunjukkan hasil pembangunan projek akhir tahun kami, iaitu sebuah aplikasi pembelian atas jalan yang diberi nama sebagai Muslim First Application. Untuk pengetahuan anda, aplikasi Muslim First ini adalah memfokuskan kepada penjualan produk dari peniaga Muslim dan juga dari pengeluar produk keluaran Muslim. Jadi, tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan. Baiklah, sekarang kita berada pada onboarding page bagi aplikasi Muslim First ini. Onboarding page ini adalah page pertama yang kita akan jumpa apabila kita menginstall aplikasi Muslim First ni buat pertama kali dalam handphone kita. Terdapat 4 onboarding page. Kalau kita lihat, ini adalah onboarding page yang pertama, onboarding page yang kedua, ketiga dan yang keempat. Di bahagian onboarding page yang terakhir ni terdapat start button di bawah dia. Jadi kalau saya klik start button ini, dia akan jump pergi ke page yang seterusnya lah, iaitu login dan juga sign up page. Okay, sekarang kita berada di login dan juga sign up page. Di login page ini, user boleh melogin ke aplikasi Muslim First ini dengan beberapa cara, iaitu pertama, user boleh login dengan menggunakan sama ada phone number, email atau username dan memasukkan password, kemudian klik login button. Manakala cara yang kedua, boleh menggunakan connect with Google account ataupun connect with Facebook account. Di bahagian sign up page pula, user boleh sign up ke aplikasi Muslim First ini dengan memasukkan nombor telefon terlebih dahulu. Okey. Bagi contoh, nombor telefon terlebih dahulu. Bagi contoh, saya masukkan nombor telefon saya. And then kita klik continue. Dan kita jump kepada setup your account. Di sini kita boleh mengisilah form tentang username, email address, password dan sebagainya. Okey, sekarang saya akan masukkan username. Dan kita masukkan email address. Kemudian kita terus masukkan password. Dan kita kena confirmkan password kita. Dan selepas selesai mengisi kesemua form ini, kita just klik done button. Dan user boleh terus masuk ke home page. Okey, sebentar tadi saya dah tunjukkan bagaimana proses untuk sign up ke aplikasi Muslim First ini. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk login ke aplikasi Muslim First ini. Macam saya cakap sebentar tadi, kita ada dua cara, iaitu menggunakan phone, email, user dan password, kemudian klik login button, atau kita boleh gunakan connect Google account. Bagi contoh, kalau kita gunakan connect Google account, kita just connect lah account kita yang sedia ada sini. Okey. Dan juga Facebook. Okey. Tapi dalam kes ni saya nak menggunakan email dan juga password. Okey, sekarang kita masukkan password. Dan kita klik done. Dan kita terus user akan terus pergi ke homepage aplikasi Muslim First. Okey, baiklah. Di bahagian homepage bagi aplikasi Muslim First ini, kita boleh lihat di bahagian atas ni adalah terdapatnya kotak carian ataupun search box, okey, di mana user boleh melakukan carian berkaitan produk yang mereka ingin beli. Dan di sebelahnya kita ada shopping cart page. Okey, kalau kita shopping cart icon, kemudian kalau kita klik sini, kita akan pergi ke shopping cart page. Okey, di sini kita boleh lihat ada dua produk yang telah ditambah oleh user sebagai contoh. Okey, dia adalah produk yang contoh. Kalau sekiranya user ingin memilih produk power bank ini untuk melakukan checkout, so just tandakan kotak tersebut. Kemudian kita boleh lihat pada bahagian subtotal ni menunjukkan harga untuk bagi produk power bank sahaja. Tetapi sekiranya user ingin membeli kedua-dua produk sekaligus, user bolehlah klik kedua-duanya sekali, dan kita boleh lihat di bahagian subtotal menunjukkan harga bagi kedua-dua barangan, total kedua-dua barangan tersebutlah. Kemudian user boleh klik tab checkout button sini untuk teruskan transaksi.
Sekarang ni kita akan pergi ke bahagian wallet page pula. So saya akan klik bahagian icon wallet page ni. Okay, di bahagian my wallet ni kita boleh lihat ada balance dan kita ada bar di kawasan sini dan kita ada transaction. Okay, kalau kita lihat di bahagian icon setting ni adalah merupakan setting untuk my wallet. Di sini kita ada my wallet bank account. Okay, my wallet bank account ni adalah bertujuan sekiranya kita nak pindahkan duit balance kita daripada my wallet ni ke account bank, maka kita kena set up terlebih dahulu account bank kita di sini. Okay. Bagi contoh ni account bank yang telah di set up. Dan sekiranya kalau kita nak tambah, kita boleh just klik add new bank account dan kita boleh fillkan lah nama, account number dan juga kita boleh pilih bank yang ingin account bank kita lah. Okay. Kemudian kita boleh change my wallet pin. Kita boleh tukar wallet pin kita for some security reason. Okay. And then kita boleh enter lah. Kita akan enter yang pertama, kita akan enter wallet pin yang kita guna sekarang ni. Okay, sebagai contoh saya enterkan wallet pin sekarang. Dan kita klik next. Kemudian kita masukkan my wallet pin yang baru. Kita klik next dan kita confirmkan pin baru kita. Dan kita klik done. Kemudian kita akan pergi ke bahagian bar sini. Di bahagian sini ada terdapat yang top up, scan, cards dan juga transfer. Okay, saya akan ceritakan satu persatu. Sekarang kita pergi ke bahagian top up terlebih dahulu. Sekiranya kita ingin melakukan top up ke dalam balance kita, kita boleh pilih berapa amount top up yang kita nak. Kalau sebagai contoh dalam kes ni saya nak top up RM20 ke saya RM20 lah. Kemudian saya pilih payment. Okey, sini kita akan pilih payment lah, sama ada kita nak bayar top up menggunakan credit card kita. Okey, kita boleh pilih. Ataupun kita nak cash payment at 7-Eleven. Okey. So sekarang ni saya boleh klik pay now untuk confirm top up lah. Okey. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian scan. Okay, di bahagian scan ini adalah di mana transfer secara mudah amount balance my wallet ni secara mudah kepada Muslim First user yang lain dengan hanya menggunakan scan. Bagi contoh, kita boleh minta Muslim First user yang lain untuk menunjukkan QR code ini di handphone mereka. Kemudian kita just klik scan button ni. Okey, baiklah. Setelah kita dah selesai scan QR code di handphone Muslim First user yang lain, maka kita boleh pilih amount yang kita ingin transfer, RM20 ke atau sebagainya lah. Okay, saya pilih RM10. So kita just klik transfer dan done. Okay, kemudian kita boleh pergi ke bahagian cards. Okay, di bahagian cards ini adalah cards yang kad kredit ataupun debit card yang kita dah telah register. Ini adalah kad contoh yang telah di-register. Sebagai contoh, kalau kata saya nak menambah kad yang baru, saya just klik add new credit or debit card. Saya boleh masukkan nama penuh. Sebagai contoh, saya gunakan nama ni. Okey, ini kita masukkan card number sebagai contoh. Dan kita masukkan expired date untuk kad. Dan juga CVV pin code. Dan kita add card. Maka ini adalah kad yang baru telah kita tambah. Sekarang ni kita akan pergi ke bahagian transfer pula. Di bahagian transfer ini, kita boleh pilih sama ada nak transfer to Muslim First user ataupun transfer to bank account. Kalau macam tadi kita gunakan scan QR code ni untuk transfer secara mudah ke Muslim First user yang lain, kita juga boleh melakukan secara manual tanpa perlukan scan ni. Kita boleh lakukan secara manual, maka kita boleh pilih lah. Contoh di bahagian atas ni kita ada recent transfer. Contohnya ada recent transfer, kita boleh pilih siapa Muslim user yang lain tu. Okay, kemudian kita boleh pilih amount dan kita just klik transfer lah. Okay. Tapi sekarang saya nak tunjukkan macam mana untuk transfer to bank account. Okay, kita nak transfer balance wallet ni ke bank account. Okay, baiklah, sekarang saya nak transfer to bank account. Okay, saya pilih account bank saya. Dan saya boleh pilih berapa amount yang saya nak transfer lah. Okay, sebagai contoh saya transfer RM10. So saya klik next. Saya perlu masukkan my wallet pin. And then saya klik next. Dan kita boleh lihat proses RM10 kita ni dalam progress lah. Okay, di progress untuk diluluskan oleh admin Muslim First lah. Kemudian kita boleh klik done. Kita akan pergi ke bahagian homepage ni. Di bahagian homepage ni ada beberapa bahagian, iaitu kita boleh lihat ada bahagian category, stock products, more shares, future collections, daily discover
Tapi saya nak pergi, kita boleh lihat di bahagian groceries ni. Bagi kategori ni kita ada groceries, mobile and gadget, health and beauty, computer and accessory, home and living. Okey, di bahagian top product pun sama. Di bahagian top product ni kita ada dairy milk, cat food sebagainya. Kita boleh klik. Okey, sekarang kita pergi kepada top product page. Di bahagian top product page ni ada bahagian atas ni ada filter yang mana kita boleh tapis lah produk apa yang kita nak tengok. Kalau sekarang ni kita tengok ke semua produk yang ada dalam top product, tapi katakan saya nak hanya melihat kepada produk dairy milk saja. So, saya boleh klik, maka yang akan muncul di skrin ni adalah produk daripada kategori dairy milk saja. Kalau kata saya nak ambil storage, sama juga detergent dan juga cat food. Okey, dan sekarang kita putar balik. Okey, sekarang ni kita akan lihat di bahagian feature collection pula. Di bahagian feature collection ni kita ada sebagai contoh kita klik di bahagian imprinter. Okey, ini adalah contoh sebagai imprinter punya feature collection page. Okey, kita lihat produk keseluruhan semuanya berkaitan dengan imprinter. Dan akhir sekali kita boleh lihat di bahagian daily discover. Di bahagian daily discover ni adalah produk-produk yang disuggest oleh Muslim First lah kepada user. Okey, baiklah sekarang kita akan pergi di bahagian bawah ni. Kita boleh lihat di bahagian bawah ni dipanggil sebagai tab bar. Di bahagian tab bar ni kita ada icon untuk home page. Kita ada icon untuk explore page, icon untuk notification page dan juga icon untuk profile page. Sekarang kita akan pergi kepada explore page dulu. Okey, baiklah. Di bahagian explore page ni adalah di mana kita boleh lihat segala update news tentang produk baru, segala update-update yang baru daripada seller. Maka seller akan update dan akan dipapar di bahagian explore page ni lah. Okey, so sekarang kita akan pergi kepada notification page. Okey, di bahagian notification page lah segala notification tentang berkaitan promotion, deal dan sebagainya akan masuk di bahagian page ni. Dan kita akan pergi ke bahagian profile page. Okay, di bahagian profile page ni kita boleh lihat nama kita ataupun nama user, nama account yang kita sedang guna, user sekarang. Dan kita boleh lihat kepada bahagian my purchase yang kita boleh view kita punya purchase history ataupun kita boleh tracking produk kita. Kalau kita dah beli produk, kita boleh tracking di bahagian kawasan ni. Bagi contoh saya klik to pay. Okay, di bahagian to pay tak ada produk. Kalau kita pergi bahagian to ship, bahagian sini kita ada dalam proses untuk dihantar ke customer. Okey. Dan kita ada barang yang sedia untuk diterima oleh user. And then kita bahagian my account ni kita ada addresses di mana kita boleh tambah ataupun kita di bahagian addresses selection ni adalah bahagian di mana address yang kita gunakan untuk lakukan shipping produk. Bagi contoh kalau kita dah beli produk, maka address ni lah yang akan digunakan untuk shipping tu sampai ke rumah, ke alamat ni lah. Kalau kita nak tambah, kita just klik add new address, tambah nama kita, phone number. Kita kena pilih dulu, contoh saya klik Pahang, and then kita klik area, and then kita boleh pilih lah contohnya Cameron Highland, Genting Highlands ke, and then kita boleh masukkan postcode dan kita boleh masukkan detail address kita. Dan kita just klik submit lah untuk continue. Di bahagian setting pula kita boleh lihat ada notification setting dan juga privacy setting. Di bahagian notification setting ni kita ada push notification. Kalau katakan saya tak nak ada sebarang notifikasi masuk ke dalam info saya just klik uncheck. Okey, uncheck. Maka tak akan ada lah notification dan sebagainya. Ini termasuk dalam bagi order update, promotion dan sebagainya lah. Untuk privacy setting juga kita boleh user boleh setting lah untuk privacy. Ada private activity, hide my purchase, invisible to contact dan sebagainya. Dan bawah sekali kita ada logout button. Sekiranya kita nak logout, maka kita boleh klik logout. Okey, baiklah. Sekarang ni saya akan tunjukkan bagaimana proses untuk saya akan demo untuk tunjukkan proses bagaimana kita untuk melakukan pembelian di aplikasi Muslim First ni. Bagi contoh saya ambil produk daripada kategori mobile and gadgets ni. So sekarang saya akan pilih satu produk daripada mobile and gadgets ni. So katakanlah saya nak pilih produk headphone ni. Okey. So kita berada di produk page untuk produk headphone ni. Kita boleh lihat bahagian atasnya di sini kita ada bahagian gambar tentang produk. Dan kita ada nama produk, harga, and then kita boleh lihat ada free shipping dan kita ada information tentang seller. Okay, kita boleh nilai lah seller di sini. Kita ada product details dan kita juga ada product ratings.
di mana product rentals ni adalah review yang ataupun komen daripada customer lah tentang produk tersebut. So sekarang ni kalau saya kata saya nak add to cart, saya just add to cart. Okay, kalau kata saya nak beli sekarang, saya just klik buy now. Okay, sekarang kita pergi kepada bahagian checkout page. Dan kita boleh lihat dia delivery address. Delivery address ni macam saya dah cerita dalam profile page tadi. Okay. Dan kita ada shipping option, di mana sebagai shipping option ni kita boleh pilih servis courier yang mana satu kita nak guna, sama ada contohnya kalau di dalam sini kita ada JNT Express dan juga Postaju. Okey, saya pilih JNT. And then kita ada payment option. Okey, di bahagian payment option ni kita boleh pilihlah sama ada nak melakukan pembayaran menggunakan credit card atau debit card. Okey, kita boleh pilihlah kad mana yang kita nak bayar. Kalau kata kita nak guna credit card atau debit card. Tapi kalau kata kita nak bayar guna cash payment at 7-Eleven, kita just klik cash payment at 7-Eleven dan klik confirm. Dan kemudian kita bolehlah place order. Okay, sekarang ni kita bolehlah bawa barcode ni ke mana-mana counter 7-Eleven untuk melakukan pembayaran. Okey, baiklah, itu saja daripada kami. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk like dan share video ni, dan Assalamualaikum.